Hai semua, selamat kembali. Minggu lepas, pasaran saham dicengkam oleh sentimen penghindaran risiko. Dagangan minggu ini pula bermula dengan kerugian apabila indeks saham Amerika jatuh lebih rendah. Berdasarkan keadaan pasaran semasa, prospek adalah suram. Kegagalan Silicon Valley Bank yang berlaku pada hujung minggu lalu terus memberi tekanan ke atas ekuiti. Para pelabur pada ketika ini bimbang akan berlaku reaksi kejatuhan domino dalam pasaran. Bagaimanapun, pelabur berjaya melihat petanda positif daripada kegagalan SVB itu. Selain daripada kebimbangan mengenai keadaan sistem keuangan, spekulasi mengandaikan bahawa peristiwa itu mungkin akan memaksa Fed untuk beralih kepada pendirian yang kurang agresif. Goldman Sachs menjangkakan Fed akan berehat sebentar daripada meningkatkan kadar. Oleh itu, lebih daripada 70% pedagang kini bertaruh pada kenaikan kadar 25 mata asas minggu hadapan. Walau bagaimanapun, jangkaan itu juga mungkin berubah selepas laporan inflasi yang bakal diterbitkan. Tonton ulasan video ini sehingga tamat dan ketahui lebih banyak butiran yang mengujakan. Jangan lupa untuk meninggalkan komen anda di bawah. Baiklah, mari kita mulakan. Komen hawkish Jerome Powell yang dibuat minggu lalu tidak lagi relevan. Kini, keadaan keuangan dan kemungkinan risiko masa hadapan menjadi perhatian utama. Pihak berkuasa Amerika telah membuat kenyataan yang menggalakkan mengenai sistem keuangan negara itu. Jabatan Perbendaraan berkata bahawa semua pendeposit di Silicon Valley Bank akan dijamin dan mempunyai akses kepada wang mereka. The Fed melancarkan program baharu untuk memastikan bank itu dapat memenuhi keperluan semua pendeposit mereka bagi memastikan adanya peluang untuk bank itu terus beroperasi. Program pembiayaan bertempoh bagi bank itu akan menawarkan pinjaman dengan tempoh matang sehingga setahun. Namun begitu, pelabur menjangkakan terdapat lebih banyak masalah pada masa hadapan. Indeks saham AS kekal tidak menentu pada hari Isnin. Dow Jones dan S&P 500 pada dagangan awal didagangkan berhampiran para sifar selepas masing-masing jatuh hampir 200 mata dan 1.1%. Nasdaq naik kira-kira 0.2% selepas susut sebanyak 0.5%. Sektor perbankan kini berada dalam keadaan yang teruk. Saham Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs dan JP Morgan Chase merosot teruk. Pada masa yang sama, saham First Republic Bank merosot lebih 74%. Saham-saham teknologi dan safe haven berada dalam keadaan suram. Minggu ini, pedagang akan memberi tumpuan kepada sektor perbankan dan bagaimana krisis SVB berlangsung. Pedagang juga akan menilai kemungkinan risiko dan kesannya terhadap ekonomi dan dasar monetary Fed. Namun begitu, data NFP yang dikeluarkan pada Jumaat lalu merupakan sebab bagi Fed untuk mengekalkan pengetatan monetary. Bagaimanapun, laporan itu agak bercampur-campur. Kadar pengangguran meningkat lebih daripada yang dijangkakan. Pertumbuhan gaji pula ternyata lebih buruk daripada ramalan. Oleh itu, spekulator berharap akan mendapat lebih banyak petunjuk daripada data inflasi yang akan terbit pada hari Selasa. Pedagang turut menunggu angka yang disemak semula pada jualan runcit dan indeks harga pengeluar. Dow Jones merosot sebanyak 4.5% sepanjang minggu lalu, mencatatkan prestasi mingguan terburuk sejak September tahun lalu. Terdapat kemungkinan berlaku penurunan selanjutnya. Walau bagaimanapun, potensi kelemahan adalah agak terhad. Kerajaan AS telah menenangkan pasaran apabila berjanji akan memberi sokongan kepada sektor perbankan. Semuanya akan bergantung pada perkembangan krisis ini. Pada ketika ini, keadaan semakin mengelirukan dan tidak dapat diramalkan. Pendapat penganalisis telah terpolarisasi, iaitu sama ada Fed akan menaikkan kadar sebanyak 50 atau 25 mata asas pada bulan Mac. Memandangkan kejatuhan SVB, kontrak niaga hadapan kini membayangkan kadar puncak 4.7% menjelang bulan Mei. Rabu lalu, penganalisis mengandaikan bahawa situasi ini akan berlaku tidak awal daripada bulan September dan kadar utama akan mencapai 5.6%. Nampaknya keadaan berubah dengan cepat sekali. Minggu ini dan minggu seterusnya juga boleh membawa banyak kejutan.
Oleh itu, pedagang haruslah sangat berhati-hati dan segera bertindak balas terhadap sebarang perubahan dalam pasaran. Gelombang panik telah melanda Wall Street. Pelabur lari daripada pasaran yang bergoncang dan berbondong-bondong kembali ke pasaran bond. Perbendaraan telah merosot pada beberapa sesi berturut-turut. Hasil bond kerajaan 2 tahun turun di bawah 4% buat kali pertama sejak awal Oktober 2022. Bloomberg berkata bahawa ia adalah penurunan 3 hari paling curam, kira-kira 100 mata asas sejak Black Monday pada tahun 1987. S&P 500 merosot di bawah paras pivot 4,000 mata. Ini adalah petanda buruk. Minggu lepas ia telah susut hampir 5%. Indeks kembali ke kawasan sokongan pada 3,930 sehingga 3,880. Tinjauan teknikal mencadangkan pemulihan jangka pendek. Jika indeks berkembang melebihi paras 4,090, harga mungkin mencecah paras 4,200 dan 4,320 yang merupakan paras tertinggi Ogos tahun lalu. Senario ini kelihatan terlalu optimistik. Data inflasi dan mesyuarat Fed semakin hampir. Penganalisis kelihatan sukar untuk meramalkan hasil mesyuarat itu. Ini bermakna mungkin terdapat lonjakan baharu dalam turun naik. Kenaikan harga perlu menolak paras melebihi 3,930 sehingga 3,880. Ini adalah garis aliran menurun dari tahun lepas dan pembetulan sejak bulan Oktober. Jika indeks berada di atas paras ini, ia akan dapat mengelak daripada penurunan yang lebih mendalam. Namun dalam jangka sederhana, trend bearish dalam pasaran saham kelihatan lebih mungkin. S&P 500 dijangka akan susut ke paras 3,700 dalam tempoh 2 hingga 3 minggu akan datang. Nasdaq 100 sektor teknologi susut 5.1% minggu lalu. Jika indeks jatuh di bawah paras semasa, ia akan menandakan penarikan semula selanjutnya. Jenaman ke paras 10,700 akan membuat pelabur lebih cemas. Bagaimanapun, pelabur kini cuba meramalkan apa yang lebih baik daripada pasaran saham. Kejatuhan salah satu bank terbesar Amerika telah merubah harapan pelabur yang kini tertumpu pada kadar utama Fed. Para pelabur pada ketika ini turut mengambil kira risiko lain. Walau bagaimanapun, mereka mempunyai pandangan yang berbeza mengenai sistem kewangan. Ada yang percaya bahawa penguasaan pasaran saham AS tidak akan kekal selama-lamanya. Seperti yang dapat kita lihat pada ketika ini, pasaran saham Amerika merosot teruk. Namun, ada juga yang menganggap Black Swan yang muncul pada akhir minggu lalu sebagai kelemahan jangka pendek. Ia merujuk kepada fakta bahawa ekonomi AS berkembang pesat selepas krisis coronavirus. Inflasi juga menurun walaupun pada kadar yang perlahan. Kerajaan AS kini dilihat sedang mengawal keadaan ekonomi dan mengambil pengajaran daripada krisis tahun 2008. Ini bermakna Fed dilihat akan melonggarkan dasar monetary dalam masa terdekat. Tiada Armageddon yang akan berlaku dalam pasaran keuangan. Ia hanyalah cakap-cakap sahaja. Seperti yang anda sedia maklum, berita buruk mendapat lebih banyak perhatian dan membawa lebih banyak hasil. Mungkin penurunan mendadak yang berlaku adalah kerana para pedagang sendiri yang turut menjangkakan berita positif. Sebenarnya banyak bank, indeks saham dan dana mengalami kerugian besar berikutan kebangkrapan SVB. Saham-saham bank serantau AS jatuh mendadak pada hari Isnin disebabkan kerugian mendadak First Republic Bank. Berita mengenai program pendanaan baharu itu menenangkan pasaran tetapi tidak dapat menghilangkan kebimbangan tentang kebangkrapan yang seterusnya. First Republic Bank yang berpangkalan di San Francisco telah memenuhi permintaan pengeluaran dengan bantuan pembiayaan tambahan daripada JP Morgan Chase & Co. Walau bagaimanapun, itu tidak dapat membantu bank itu. Sahamnya didagangkan seperti roller coaster. Dagangan terhenti beberapa kali apabila saham jatuh sebanyak 67% kepada $28 seunit. Saham-saham bank serantau lain juga merosot, susut kira-kira 16% dan 29%. Peniaga kini mengalihkan perhatian kepada bank kecil dan pinjaman khusus. Pada ketika ini, perhatian diberikan kepada bank seterusnya yang terdedah kepada kadar faedah dan risiko kredit tertentu.
First Republic Bank yang mempunyai banyak pengalaman dalam pasaran hartanah nampaknya berada dalam senarai seterusnya. Itu sahaja buat masa ini. Tekan butang langgan dan teruskan memantau perkembangan pasaran terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.